Ya, baik Auda, kita dalam segmen kesihatan kita ni di mana kita akan berbicara mengenai dengan penyakit kolesterol tinggi dan alhamdulillah pagi ni Fakrul kita telah pun menjemput seorang pegawai perubatan iaitu bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Dr. Dayangku Nur Izian Nadhirah binti Pengiran Haji Muhammad iaitu pegawai perubatan Pusat Jantung Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Terasa sehat harian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi doktor ingin juga kami akan mengupas topik ini. Jadi antara topik yang dipilih untuk dibincangkan di dalam pagi hari ini ialah mengenai penyakit kolesterol tinggi. Ada berkaitan dengan kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Mungkin doktor dapat diceritakan, dikupas di awal-awal the first layer of this segment, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kolesterol? Okay, kolesterol ini sebenarnya barang lemak yang memang dikandungi dalam sel-sel badan kita ni. Dan memang ada peranan lah dalam badan kita ni seperti untuk menghasilkan hormon, untuk menyerapkan vitamin dalam badan kita ni. Memang adalah. Jadi kolesterol itu bukan datang dari makanan tapi dengan cara kita ni merespon ke makanan atau macam mana tu? Kolesterol itu boleh dihasilkan daripada badan kita ni, daripada hati, liver kita ni. Okay. Tapi kebanyakan kolesterol sekarang ini daripada pemakanan kita ni je tu Seperti yang selalunya yang diasaskan daripada haiwan lah, daging berlemak, susu, keju, telur yang warna kuning, atau tinggi kolesterol lah. Tinggi kolesterol. Tapi itu yang nyaman tu doktor. Oh ya takkan. Kenapa yang nyaman-nyaman ni yang macam menakutkan yang berkolesterol? Tapi kan kalau pasal pemakanan ini juga, it's not bukan saja jenis pemakanan lah, cara pemasakannya juga. Mesti diambil kira. Mesti diambil kira. Macam misalnya kalau pisang pisang okey, sihat. Cucur pisang dah bisa ya. Dah bisa. Nyaman tulang, tapi sebab ia berminyak itu kan, jadi mungkin tinggi tak ia punya tahap kolesterol dalam makanan itu. Kita ni tahu bahawa seperti yang doktor katakan tadi, daripada makanan dia, daripada badan dia, tetapi kita ni dah tahu apakah kebanyakan penonton-penonton kita ni bertanya-nya, macam mana tentunya proses kolesterol dalam badan, macam mana tiba-tiba wujud, dari mana datangnya, dari mana turunnya, macam mana boleh menginggap ke badan. Menginggap dalam badan itu maksudnya prosesnya. Kolesterol itu wujud di badan macam mana? Mungkin daripada pemakanan kita ni je kan. Daripada pemakanan kita ni kita makan, sekalinya dihadamkan, digest jadi masih ada dalam badan lah. Dan daripada sana ia diserapkan dalam saluran darah kita ni. Jadi organ mana yang memproses kolesterol ni? Liver, hati kita ni tu. Ya, jadi doktor mungkin kita ni boleh melihat apakah jenis makanan yang mengandungi kolesterol. Mungkin ada ni kita ni akan melihatkan antara posternya ya. Okey. Ini poster daripada Kementerian Kesihatan okey. Dari kita dapat lihatlah kalau pemakanan yang bergoreng, so kalau ayam goreng lebih bisa kalau grilled chicken ataupun kena air fry. Sekarang ni banyakkan air fryer yang berjual. Jadi itu kurang lemak di minyak yang kita dipakai. Tapi rasanya macam bergoreng je tu air fryer tu. Lebih pilihan yang lebih bijak. Kadang-kadang kita ni bukannya kita ni melimitkan makan, tetapi memilih cara pemakanannya. Dan dapat dilihat macam corn beef is better kalau macam different type lah. Ada dalam poster tu juga. Okey. Dan yang adanya plain spring rolls lebih bagus dipilih daripada yang digoreng. Apa-apa pun kalau pemilihan makanan ini lebih baik direbus ataupun dipanggang daripada digoreng. Yes. Kalau goreng pun maybe pakai air fryer tu kadilah kurang punya minyaknya. Kalau yang bergorengan tu doktor, kalau ada yang memilih minyak zaitun, boleh kata? Boleh je lah, tapi kadang-kadang it's not good untuk memakai untuk deep frying ni juga kalau minyak zaitun ni. Okey. Jadi kepada bis kita yang mungkin menggemari makan kek ataupun aiskrim, bolehlah menggantikannya kepada low fat yogurt. Apa agaknya simptom ataupun gejala bagi mereka yang mengalami tahap kolesterol yang membimbangkan di dalam badan kita ni? Dan macam mana kalau kita akan mencek kolesterol dalam badan ni? Kalau orang yang tinggi kolesterol ni sebenarnya itu ada simptom, tapi ia berkaitan dengan penyakit yang lain seperti penyakit koronari jantung. Okey, itu yang penyakit yang serius yang mendatangkan simptom. Macam sekalinya tanyanya ada kadang-kadang orang-orang ketanya ni
ya sakit paning kepala aku, tinggi kolesterol aku, ya macam tu. Adakah itu kesalah anggapan orang-orang Ketani? Enggak. Kalau kolesterol saja tu nada tu. Nada betul, Nada simptomnya tu Nada sebenarnya. simptomnya. Silent disease lah. Silent disease. Jadi doktor, kalau di Brunei sendirilah, macam mana penyakit kolesterol ni? Adakah antara masalah besar di Brunei macam mana? Okey, kalau kita melihat Raja ada kena paparkan sekarang tu. Okey. Ini daripada kajian STEPS 2015-2016. So nampaklah ini jumlah orang dewasa di Brunei yang menghadapi masalah kolesterol yang tinggi. Even daripada umuran yang 18 ke 29 tahun pun ada sudah. Makin tua, makin naik lah dalam lebih 70% dalam umuran 60 ke 69 tahun. Itu memang sangat membimbangkan. Di samping itu juga kalau bukan saja kalau ada orang kolesterol tinggi, selalunya ia berkaitan dengan penyakit-penyakit lain. Jadi kalau kita melihat rajah yang seterusnya, okay, nampak lebih 50% orang dewasa menghadapi kolesterol yang tinggi. Okay. Tambahan lagi, lebih 60% mempunyai BMI yang tinggi, iaitu overweight ataupun obesity. Tambah lagi, 30% orang mendapat tekanan darah yang tinggi, dalam 10% orang menghadapi kencing manis. Dicampurkan semua itu menaikkan risiko seseorang itu mendapat penyakit yang lebih serius seperti penyakit koronari jantung, stroke, kegagalan buah pinggang, semua itu memang the top causes of death di negara Brunei Darussalam. Ketani selalu mengaitkan tentang kolesterol, yang level kolesterol tinggi ini di kalangan adults, ya, di kalangan orang dewasa. Ada kaitannya kah kolesterol tinggi di kalangan kanak-kanak atau macam mana? Atau semakin bertambah? Sekarang ini bukan saja orang tua-tuanya lah, kanak-kanak juga dapat tu. Kalau dulu yang kejarangan kita mendengarkan, kanak-kanak tinggi kolesterol ni baik kejarangan. Tapi jarang pula kami mencek lah level kolesterol dalam kanak-kanak ini. Tapi if you go to the next Raja, okay, itu melihatkan again from the study yang sama, penaikan kadar obesity dalam kanak-kanak. Okay, dalam study ada slide. Jadi semakin tahun makin naik kadar obesity di negara Brunei Darussalam di kalangan penuntut. Okey, dengan adanya risiko obesity itu, jadi ada naiknya risiko untuk mendapat kolesterol yang tinggi dan masalah kesihatan terutama dalam masa hadapan. Mungkin disebabkan oleh dari segi pemakanannya mungkin, ya, kerana mungkin banyak makan makanan yang bergoreng dan sebagainya. Itu juga, tapi dah berapa aktif kanak-kanak sekarang ini. Itulah kan mungkin disebabkan oleh teknologi gini, ya. Kalau mengikut pandangan daripada doktor sendiri, adakah kerana terlalu orang-orang Ketani ini terlalu mengambil jalan yang mudah? Apa-apa saja jalan yang mudah. Jadi pemilihan makanan pun apa yang segera, apa yang siap segera. Macam Indah kan macam menunggu kan masak kah sekajap setaga kah atau apa, melihat apa makanan yang dimasak itu macam dengan sesempurnanya. Selalu inginkan perkara yang instan. Adakah itu antara sebab-sebab kenapa kebanyakan kanak-kanak sekarang ini semakin meningkat kadar kolesterol dalam badannya? Memang that's one of the masalahnya, one of the reasons untuk naikkan kolesterol dalam badan, menaikkan obesity dalam kanak-kanak kita ni. Pemakanan segera memang senang didapati di negara Brunei Darussalam, semua negara lain juga lah. Lagi senang, like apa yang kita cakap. Lagi cepatlah barang itu. Pergi kedai balik lagi fikirkan untuk masak. Okay. Tapi pemasakan itu, you don't walaupun ia segera, kita ni mesti ingatkan efeknya dalam masa hadapan juga. Betul. Dan mungkin disebabkan adanya kurangnya exercises, ya, disebabkan oleh kanak-kanak kan kena ini lebih gemar dalam duduk rumah dan juga menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Jadi mungkin itu antara faktornya juga, ya. Sebab kanak-kanak sepatutnya dalam sehari itu dalam 1 jam itu mesti beraktif berjalan-jalan, berlari-lari, main-main. Memang masa zaman kanak-kanak kita ni lah, memang main cara apa sama cousin-cousin apa semua kan. Memang itu patutnya apa yang kanak-kanak membuat lah. Tapi sekarang ini luar banyak apa yang bisa kita cakap lah, memakai gadget apa. Jadi di rumah saja memanjang dan banyak aktif. Kadar obesity mungkin meningkat di kalangan kanak-kanak.
makin meningkat di kalangan kanak-kanak dan juga agaknya makin meningkat di kalangan orang dewasa, dan ketidakfahaman mereka tentang jenis makanan, tentang khasiat, itu yang menyebabkan adanya obesiti ini juga kadang-kadang. Jadi doktor dapat doktor terangkan kalau sekiranya level kadar kolesterol ketani itu ada di dalam badan ketani, macam mana ketani kan menyimak? Kan ada cara-caranya untuk menyimak level-level kolesterol ini, dan macam mana ia akan menjadi penyakit dalam badan ketani? Selalunya kalau untuk kami tahu apa level kolesterol dalam badan daripada cek darah lah. Cek darah. Cek darah. Setelah itu ada anukan tu macam jadi sukatannya. ada sukatannya. Jadi ada levelnya lah, apa yang normal, apa yang tidak normal. Dan juga doktor, ada apa yang kaitan dengan plak kolesterol yang dalam saluran darah. Mungkin ada ni contohnya doktor yang kita bawa pada pagi ini. Plak ini sebenarnya ia merujuk kepada simpanan kolesterol dalam kita punya saluran darah kita ni lah. Jadi kalau kita melihat ini ya. Ini saluran darah yang sihat. Belum ada kolesterol di sini. Tapi sudah adanya tinggi kolesterol dalam badan kita ni. Nampaklah sikit-sikit sudah ada plaknya sikit. Dan ada kesan-kesan lemaknya. Dan itu kalau sudah ada penyakit kolesterol. Kalau ada tambah lagi penyakit yang lain, jadi yang lemak itu makin menambah. Dan akan membeku. Makin menambah, makin membeku. Bukan saja lemak lah, ada bahan-bahan lain juga untuk mengeraskan dan menyumbatkan lah. Jadi kalau penyakit-penyakit ini dah berkawal, semakin lama semakin tebal, jadi blok, tersumbat, 100% tersumbat. Jadi kalau ini berlaku dalam penyakit dalam saluran darah koroneri, arah jantung kita ni, ia boleh menyebabkan serangan jantung, heart attack. Kalau ini berlaku di arah saluran darah ke otak kita ni, ia menjadikan sebagai stroke. Ini nampaklah membahayakan kan barang ini. Jadi doktor sekiranya pada step yang kedua itu sekiranya kalau mengetahui boleh hilang atau? Macam mana akan mereverse? Macam mana akan menghilangkan sesuatu yang macam mana itu dapatkan di reverse sedikit atau macam mana mengurangkan risikonya atau apa? Sudah kita ni itu mendapat ada kena diagnose sudah lah, ada tahap kolesterol tinggi itu. Jadi berjumpa doktor lah. Jadi doktor yang kita ni jumpa tu membuat yang penyeluruh lah untuk melihat segalanya. Bukan saja tahap kolesterol itu, tekanan darah, kalau ada bersigut kehinda, kalau ada penyakit yang lain. Jadi selalunya kami beritahu lah, mesti mengamalkan budaya yang sihat. Seperti pemakanan yang sihat, apa yang kita ni bercakap tadi itu, aktif buat senaman yang lagi kerap. Selepas itu depending lah kalau risikonya itu untuk mendapat penyakit kardiovaskular dalam masa depan tinggi, jadinya akan kami mulakan ubat lah. Macam mana kalau kita ni kan membuat, seperti yang doktor katakan, simptom kolesterol tinggi ini sebenarnya tidak ada, tetapi kolesterol yang tinggi akan menyebabkan ada penyakit-penyakit lain yang akan timbul. Now, macam mana, ada satu soalan saya terima tadi kerana bisikkan kepada saya. Macam mana kalau kita ni kan membuat self-assessment? Misalnya, sebelum kita ni mencek kolesterol kita ni, level kolesterol dalam badan dan sebagainya. Kadang-kadang ada, mungkin kalau kita ni susah untuk bernafas ataupun apapun, adakah itu salah satu simptom self-assessment bahawa kolesterol kita ni tinggi dan baik kita becek kata orang? Macam mana tu? Sebenarnya kalau kita ni ada macam penyakit, selalunya lah kalau ada tahu sudah tekanan darah itu tinggi ataupun ada penyakit kencing manis ataupun kadar BMI kita ni tinggi. Semua tu risiko untuk mendapatkan kolesterol yang tinggi. Jadi minta bawa becek lah. Sekarang ni pun ada saringan nasional untuk penyakit kardiovaskular untuk umuran 40 tahun ke atas di pusat-pusat kesihatan. Jadi itu kalau boleh digalakkan untuk orang ramai untuk menghadapkan diri. Volunteer betul. Volunteer. Umur 40 ke atas ni hadapkan diri terus. Tapi memang macam mana? Menyerah diri. Digalakkan. Sebab itu dibuatnya assessment secara keseluruhan. Dilihatnya BMI kita ni, mencek tekanan darah, mencekkannya darah
mengambil darah puasa. So nampaklah gula macam mana, tahap kolesterol macam mana. Macam mana akurasinya tu tentang dengan BMI? Kadang-kadang ada orang yang sedikit overweight tetapi kolesterolnya okey. Adakah BMI ini penentu segalanya atau macam mana? Indah pulang semua penentu segalanya lah. Kan? Ada orang kurus. Ya, ada kaitan. Ada yang kurus, ada orang tinggi kurus, je kolesterolnya. Ada tadi kadang-kadang tadi memikirkan. Kadang-kadang orang memikirkan macam orang badannya besar kah atau apakah tinggi kolesterolnya. Tetapinya dia ni tinggi kolesterol nilai katanya walaupun ku kurus cuma dia ni. Apa tu benar ke tu? Atau hanya mitos saja? Memang ada di budaya ni. Okay, we suspect sebab kolesterol ni ada yang jenisnya yang genetik. Maksudnya keturunan. cara keturunan maksudnya cara badan mereka kod genes DNA dalam badan itu memproses kolesterol dengan caranya tersendiri atau macam mana? Memang ada lah, like what you said lah, genetiknya. So, cara breaking down of the cholesterol itu dah seberapa bisa daripada orang yang selazimnya lah kali. Dan doktor ya, ada ni yang mengatakannya kalau simptom yang ada butir-butir di mata-mata itu mungkin antara simptomnya kata ada lah kalau macam kalau kami sebagai doktor lah kami memeriksa seseorang, melihatlah daripada mata kita ni kalau ada yang putih-putih di dekat iris kita ni itu, that is a sign kolesterol juga. Kalau ada yang sikit-sikit ada kolesterol itu, yang putih-putih dekat mata. Artinya itu dah tu. Itu semua yang genetik lah. Genetik. Okey. Itu untuk menaikkan suspicion kita ni lah kalau orang itu ada genetik punya kolesterol itu. Pasal kita ni dah juga dapatkan seperti yang doktor katakan tadi, bukannya dilihat daripada satu sisi sahaja, satu sisi, tetapi nyata orang untuk penjelasan lebih lanjut lagi, kita menghadapkan diri untuk assessment yang penuh. Medical check. Tetapi kadang-kadang kita ni memikirkan kolesterol tinggi kah dia ni ada paning-paning kah atau apakah dan sebagainya. Mengurangkan permakanan yang mengandungi kolesterol ni atau membanyakkan buah-buahan dan sayur-sayuran, adakah ini salah satu cara untuk mengurangkan kadar kolesterol dalam badan? Ya, untuk mengurangkan penambahan kolesterol dalam badan lah. Sebab kalau kita ni makan makanan yang lebih sihat, jadi kami avoiding makanan yang lebih sihat. Okey, jadi kami memasukkan dengan barang-barang yang lagi sihat supaya badan kita ni dapat memproseskan kolesterol yang ada dalam badan kita ni untuk menghadamkan dan menghilangkan sikit-sikit insya-Allah. Makan pada kalau sekiranya adakah berpuasa atau mengurangkan makan? Adakah itu akan membantu sedikit mengurangkan kadar kolesterol dalam badan? InsyaAllah boleh tu. Kalau ubat ini tu doktor, ubat kolesterol. Adakah membantu mengurangkan kolesterol juga? Memang. Jadi kalau ada orang tahapnya sudah berlebihan, nampak lagi sudah kami membuat assessment yang sepenuhnya. Jadi risikonya tinggi untuk mendapat penyakit kardiovaskular dalam masa hadapan, mesti kami nasihatkan untuk memulakan ubat. Okey, ubatnya selalu macam ubat statin, ubat ada banyak jenis ubat lah sebenarnya sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi kita telah pun mengetahui sedikit mengenai dengan apa itu kolesterol, apa dia jenis-jenis makanan yang boleh menyumbang kepada kolesterol. Jadi kita masih lagi ni ada berbaki dalam 4 minit. Jadi bagaimana ini kalau ramai ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan pelaksanaan kesihatan ini, dan juga mungkin ada kata-kata nasihat daripada doktor sendiri? Pengamalan budaya sihat memang pentinglah dalam kita ni. Okey. Bukan saja pemakanan memang penting. Tambahan itu juga untuk buat senaman yang lebih kerap. Okey. Dalam akhir kata juga sebenarnya Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan nanti akan melancarkan garis panduan nasional hyperlipidemia dalam bulan Oktober nanti. Hyperlipidemia, that's the medical term untuk kolesterol tinggi lah. Saya tahu kalau lipid ini fats biasanya, lipid lemak kan. Okey, ini hyperlipidemia. Artinya lipidemia. Okey, tinggi kolesterol. Nasional pada bulan Oktober nanti ya. Bulan Oktober insya-Allah.
Masya Allah. Dan Ya. okey, kita ni akan tahu ada garis panduan hyperlipidemia nasional pada bulan Oktober. Mungkin dapat diceritakan kepada Gambarkan penonton kita sedikit. ni, digambarkan sedikit apa aktivitinya berkaitan dengan itu. Sekarang ini masih dalam proses untuk membuatlah garis panduan itu. Jadi kami semua bekerjasama dengan pihak-pihak yang ketentuan daripada pusat promosi kesihatan ada, daripada pusat stroke ada, daripada pusat jantung memang ada lah, dari pusat endokrin. Semuanya untuk meningkatkan kesedaran dan meningkatkan kefahaman kesedaran untuk mengenai membuat kesihatan. garis panduan supaya dapat diedarkanlah kepada pusat-pusat kesihatan untuk dapat untuk membisaikan lagi lah. Tetapi selagi ada nafsu ketanikan makan yang nyaman-nyaman itu dan tanpa indah salah ketanikan makan yang apa tu benar-benar yang makan makanan yang nyaman tadi atau orang yang memiliki kolesterol yang tinggi, tetapi secara ala kadar dan ketani harus sadar tentang intake yang ketani ambil itulah. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada doktor ketani iaitu Dr. Dayangku Nur Izzian Anadirah binti Pengiran Haji Muhammad. Beliau merupakan pegawai perubatan Pusat Jantung Hospital Ripas. Secara intens tadi memperkatakan mengenai penyakit kolesterol tinggi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah tadi berjumpa lagi ya. Alhamdulillah.